saya melihat kesan daripada pemecatan dalam UMNO sekarang ni paling tidak saya merasakan ada 3 orang ahli parlimen di situ yang jika ada diadakan penghutang suara di parlimen, tentu mereka tidak akan menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana mereka dilihat seolah bermusuh dengan Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. Setara jangan lupa, ini saya katakan kerajaan perpaduan harus berhati-hati, kerana saya mula mengira sekarang ni ada 3 orang, tak payah sebut nama lah, saudara semua pun tahu, yang kena gantung saudara Isyamuddin, H2O, kemudian yang diberhentikan daripada jawatan sebagai Ketua Perhubungan Negeri Johor, Saudara Datuk Hasni, kemudian seorang lagi tentulah Datuk Ismail Sabri, mantan Perdana Menteri. Apakah beliau akan bersetuju dengan hala kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya saudara? Jadi dah ada 3 situ. Bagaimana pula dengan ada 4 orang lagi, iaitu 2 daripada MCA dan 1 daripada MIC. Jangan lupa saudara. Kalau kata nak saman lah, artinya macam ada keretakan. 2 daripada MCA itu Wee Ka Siong dengan Vijay Singh. Ini ahli parlimen. Mereka mewakili MCA. Dan daripada MIC B. Sarawanan. 3. Bagaimana pula walaupun dah berada dalam kerajaan, wakil daripada BRS, Atta. Kalau 4 ada ke situ, saya nampak dah ada 3 campur 4 dah 7. Saudara. Kemudian jangan lupa apa yang berlaku di Sabah. Krisis yang berlaku di Sabah berhubung tentang usaha mau menukarkan kepimpinan kerajaan negeri Sabah, Datuk IJG, di mana saat ini parti warisan adalah parti kalau nak diambil kira dari segi dominasi ahli-ahli luar negerinya, tentulah warisan mengatasi parti-parti yang lain. Tapi bila berlaku krisis, nampak gayanya pimpinan Kuala Lumpur dan dilihat seolah-olah masih mau mengekalkan Datuk IJG. Keadaan ini tentulah tidak menyenangkan pimpinan parti warisan, Datuk Syafiq Abdal. Kerana parti beliau lah merupakan parti yang agak dominan dalam kerajaan di Sabah, walaupun tidaklah mempunyai 100% untuk boleh membentuk kerajaan. Tetapi dari sisi pembentukan dia ada 19 kursi. Dan UMNO ada 14. Sedangkan parti yang diwakili oleh Datuk IJG hanya cuma 13. Jadi keadaan ini tentulah bila berlaku kecil hati sebagainya, jangan lupa warisan ada 3 ahli parlimen. Apa kata kalau 3 tu menyeberang pula? Politik ini saudara tidak menentu. Kalau itu berlaku dah 10 orang. 10. Waktu pembentangan, usul undi kepercayaan, usul melantik speaker tu hari, bulan lalu, saudara, pimpinan kerajaan perpaduan ini dapat lebih kurang 148. Waktu itu, walaupun tidak ada undi keabsahan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kalau diambil kira daripada pelantikan speaker, di mana speaker datang daripada Parti Keadilan yang mewakili kerajaan perpaduan, dia dapat 148. Okeylah, kita anggaplah ia sebagai 148 sokongan. Kalau 148 tolak 10, artinya cuma tinggal 138. Bagaimana yang itu hari awal-awal sebelum penubuhan dahulu, terdapat juga ahli UMNO yang menandatangani sokongan ataupun menandatangani akuan bersumpah menyebelahi pada Datuk Tan Sri Muhyiddin. Ingat, jangan lupa saudara, waktu penubuhan awal tu, saya tak akan lupa dari sejarah ini, sebab di sinilah kita akan melihat dalam keadaan begitu paling-paling tidak pun ada 4-5 orang di situ. Seorang dah jadi Timbalan Menteri, tapi ini tidak menjaminkan keadaannya. Okey, katalah kalau ada 5 orang, dah 15. 148 tolak 15 tinggal 133. Ini bercakap terus terang, saya mula mengira petang-petang tadi saya duduk menok, bahaya juga. Sebab jangan lupa saudara, jatuhnya Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang waktu itu beliau memimpin Pakatan Harapan, adalah melalui scheme of thing. Apakah ada lagi langkah scheme of thing kedua? Seperti mana langkah Sheraton?
kekhawatiran saya ini, kalau ini berlaku, tentulah ia akan mengundang suasana ketidakstabilan politik. Ini yang saya tak suka dengar. Yang saya berdoa agar tidak berlaku. Sebab kerajaan pimpinan hari ini begitu berusaha keras untuk menangani derita rakyat, untuk memperbaiki ekonomi negara, tapi memerlukan kestabilan politik. Kalau itu natijah yang berlaku, dengan keadaan 135, ada scheme of thing, dalam keadaan terumbang-ambing, tentulah pelabur juga cabut lagi-lagi. Tak selesai lagi ke Malaysia ni. Sebab itu kita mengharapkan agar kerajaan perpaduan ini mesti kerajaan yang stabil. Untuk menstabilkan keadaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri kabinetnya kena tegaslah. Sebab kita dah dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa terdapatnya pelanggaran-pelanggaran tata urus, tata kelola pentadbiran negara era 3 Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin, begitu juga dengan Datuk Ismail Sabri. Isu tentang 600 bilion, 92 bilion yang bercakap kononnya siasatan. Mana siasatan begitu? Sewajarnya dalam keadaan sekarang ni perlu dijadikan sebagai itu antara agenda penting juga. Agar rakyat dapat tahu siapa sebenarnya yang melakukan kebejatan. Kalau ada, katalah ada. Kalau tak ada, mengakulah. Saya silap. Habis cerita. Kalau tidak, selagi itu, pemikiran rakyat terbendung. Kata nak tangkap lah, nak siasat lah. Tak ada lagi. Saya bukan mendoakan supaya ada berlaku penangkapan besar-besaran. Tidak. Tetapi kalau mereka yang melakukan kebejatan, perlu siasatan, siasatlah. Rakyat tengah tunggu ni. Jadi akhirnya, kalau tidak terlaksana, rakyat akan merasa ni apa benda. Jadi, apa yang berlaku pada kerajaan pimpinan Dr. Mahathir dulu? Saudara? Apa yang berlaku ini? Saudara apa ni? Saudara Fred Derrick. Mana ada bukti? Ini masalah dia. Ini masalahnya. Negara akan hancur jika ada kali kedua scheme of thing. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Ini saya khawatir. Saya amat khawatir dan bimbang kalau ini berlaku. Dia sebagai warga cinta damai, sewajarnya saya mengutarakan pandangan ini, saudara. Sebab saya melihat, dengar cerita SPRM siasat. Siasat, sejauh mana siasatan itu? Sejauh mana tuntasnya siasatan itu? Berapa jumlah wang yang katanya berlaku kebejatan? Kalau ada. Tapi kita tak mau juga melakukan penganiayaan. Saya tu pun tak setuju, saudara. Kalau adanya tindakan yang seolah nak balas dendam. Kita tak mau juga tindakan mendakwa pemimpin-pemimpin politik yang dalam pendakwaan yang terpilih. Kita tak mau dengar yang tu. Tapi kalau ada kes, bawa lah. Sebab rakyat dah sekarang ni tunggu. Dah sebulan lebih Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutarakan persoalan 92 bilion lah katanya. Dan persoalan 600 bilion pun dipertikaikan. Begitu juga dengan apa yang berlaku pada pembelian vaksin. Apakah ada pelanggaran tata kelola yang sepatutnya tidak berlaku, telah pun ada pelanggaran. Kalau itu ada berlaku, kemukakan. Siasatlah sekarang. Saudara ini, dia kata, saudara Rosli, dia kata siasat dalam diam. Rakyat nak tunggu. Sampai bila? Sebab saya khawatir dalam keadaan sekarang ini, dalam pimpinan UMNO sendiri, kalau ada dalam 10 orang, mereka jangan lupa, saudara, mereka awal-awal lagi telah pun menunjuk sikapnya. UMNO Barisan Nasional awal-awal lagi 10 orang tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah yang ada dah jadi timbalan menteri ke, okey lah sekarang ni, dah telah disantuni apa semua, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan lupa, seandainya berlaku sesuatu di parlimen nanti, dalam scheme of thing ini, apakah boleh dikekalkan? Jadi sekarang saya rasa dalam politik ni selalu saya tekankan, in politik, trust nobody, suspect everybody. Kita tidak harus meletakkan kepercayaan 100%. Mesti ada keraguan. Kita mesti trust nobody, suspect everybody. Sebab saya nampak sekarang ni, isu-isu yang dimainkan, khususnya oleh media sosial, daripada parti-parti pembangkang, begitu kuat. Peranannya, macam-macam cerita timbul. Dan, lihat sendirilah, saudara. Saya tak perlu nak ulas lah, saudara. Kalau saya nak ulas satu persatu, sampai tengah malam tak selesai lagi. Isu perlantikan Kak Wan pun jadi isu, sedangkan tak ada pun. Sebagaimana yang dijawab oleh
pegawai sepotik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila mereka menuduh bahawa seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Dr. Wan Azizah untuk berada di pejabat Jabatan Perdana Menteri. Benda tak ada. Kak Wan hanya dilantik sebagai pengelola ahli parlimen kawasan wilayah persekutuan. Kebetulan beliau ada ahli parlimen parlimen Badan Tun Razak. Tak ada kena-mengena. Tak ada gaji pun. Begitu juga isu macam mana isu Nurul masih lagi tak selesai lagi. Saudara, kadang-kadang beginilah saya merasakan jawapan padanya satu saja. Apakah benar dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berlaku pelanggaran tata kelola pentadbiran? Kalau ada, kemukakan bukti, segeralah pegawai yang menyiasat. Dan kita mengharap jangan adanya tuduhan ataupun penginayaan politik. Kita tak mahu. Apa yang dah kita alami dulu sudah. Tetapi kalau betul ada kebejatan itu, lakukanlah secara tegas. Rakyat tetap berdiri teguh di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim seandainya beliau kukuh, kental untuk melaksanakan islah dalam kepimpinan negara. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.